جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Nama saya yang diberi Muhammad Azlan Hafiz bin Kamarudin. Nombor bateri saya I19103-581. Okey, nombor pensyarah saya Ustazah Nur Fadilah binti Abdullah, kumpulan G4 dalam subjek Akhlak dan Tasawuf USN 6113. Okey, hari ini saya akan membentangkan tajuk Marah dan Tokoh Muhammad Al-Qahtani. Mula-mula sekali kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama untuk membentangkan tajuk yang agak mulia untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, iaitu marah. Dan kita tengok seterusnya. Okey. Marah. Okey, kita tengok marah itu adalah sebahagian daripada sifat syaitan. Ialah syaitan ni adalah daripada api ialah berasal daripada api, iaitu mempunyai sifat marah. Okey, pernah berkata dalam kata-katanya, yakni Imam Hamka, Buya Hamka. Kita tidak asing lagi dengan Buya Hamka ni siapa. Dan beliau ada mengatakan dalam bukunya, saya tak ingat, tapi dia mengatakan dalam marah ni adalah, bukankah budi pekerti, mana sifat ni, bukankah budi pekerti yang rendah itu ditakuti oleh semua orang? Bukankah semua orang enggan dikatakan berbudi rendah? Budi yang rendah laksana ulah yang berbisa, suka menggigit orang. Okey, itu kata-kata Buya Hamka, seorang tokoh ulama yang masyhur di Nusantara. Beliau mengatakan benda ni, budi pekerti kita hendaklah sentiasa rendah, untuk kita ketahui bahawa budi yang mulia mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dapat kita mengenal macam mana sifat Nabi SAW. Okey, kita lihat seterusnya. Sifat ini diumpamakan dengan api yang marak menyala, yang akan membakar semua kebaikan yang telah dilakukan pemiliknya. Ini telah makna sifat marah ni macam kita kata api yang membara untuk membakar kebaikan. Terutama ada orang pernah hadis yang mafhumnya berbunyi, Nabi telah bersabda, katanya di dalam neraka ada seorang yang di dunianya dia hidup dalam hidup yang beramal, banyak amal-amalan kebaikan dia, tapi bila di akhirat dia masuk neraka. Kerana apa? Dia selalu mengumpat, selalu mencuri, kadang-kadang dia banyak beribadah, tapi di sebalik orang dia tak nampak dia melakukan keburukan, akhlak yang buruk kepada orang, dan dia punya tu menghakis dia punya kebaikan dia, iaitu sifat marah antaranya itu jugalah. Sifat marah itu boleh menghakiskan kebaikan. Okey. Selalunya sifat marah ini dibawa dengan bisikan dan godaan syaitan hingga mampu meninggalkan kesan yang negatif dalam kalangan masyarakat. Okey, kita seterusnya, menurut pandangan Imam Ghazali, marah merupakan salah satu daripada sifat syaitan, dan salah lain daripada sifatnya adalah sombong dan bangga diri. Bangga diri. Kita tengok seterusnya. Okey, kita tengok peristiwa sifat marah ni, kita nak tahu dari mana. Kita marah mesti kita satu benda tu kena ada sumbernya, iaitu kita dalam sumber kita lah Al-Quran dan Sunnah. Okey, kita tengok Al-Quran. Okey, sifat marah ini terdapat dalam surah An-Nahl ayat 58 yang berbunyi, iza basyara ahadahum bil atha zalla wajhahu maswadan wa huwa kazim, yang bermaksud, dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padanlah. Ini apa? Maka muka dan dia sangat marah. Mana pada zaman dahulu, ini peristiwa pada zaman jahiliyah di Arab, mereka ketika lahirnya anak perempuan, mereka terasa marah sebab dengan anak perempuan ni kepercayaan dia orang mengatakan anak perempuan ni satu bala kepada keluarga. Jadi dia orang rasa marah apabila kelahiran anak perempuan.
Itulah sejarahnya peristiwa kemarahan ini, sifat marah. Okey, tengok seterusnya. Okey, wujud-wujudnya sifat marah. Kesetiaan dan pengalaman diri serta perbezaan pengalaman, budaya, adat resam pun telah mewujudkan kepelbagaian faktor yang mewujudkan emosi. Kemarahan boleh mendatangkan lebih banyak mudarat daripada mana-mana emosi yang lain. Perbezaan pengalaman, budaya dan adat resam pula telah mewujudkan emosi. Seseorang individu boleh menjadi marah pada orang tertentu atau kejadian atau kemarahan boleh timbul disebabkan oleh kebimbangan atau konflik berkenaan dengan hal peribadi, kenangan peristiwa, trauma atau dendam juga boleh mencetus perasaan marah. Disimpulkan daripada punca wujudnya ni, marah ni adalah daripada pengalaman persekitaran kita. Marah ni pelbagai puncanya boleh berlaku dan pelbagai cara yang boleh wujudnya sifat marah ini. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk dalam tokoh ulama tasawuf. Kita tengok kenal siapa itu Muhammad Al-Qahtani. Siapa Muhammad Al-Qahtani? Kita tengok seterusnya. Okey, Muhammad Al-Qahtani. Kita tengok latar belakang. Beliau datang, Muhammad Al-Qahtani ni siapa dia? Kita tengok ialah Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Bais bin Ahmad bin Qanim. Beliau berasal daripada nasab keturunan bersambung dengan Saidina Husain, iaitu cucu Nabi SAW, iaitu daripada Husain daripada Saidina Ali kepada Husain anak cucunya, lepas tu kepada Husain. Yang kita ketahui adalah keturun yang orang-orang Syiah terlalu mengagung-agungkan keturunan tapi ini adalah jauh daripada kita harap kita jauh daripada golongan-golongan yang sesat, insya-Allah. Okey, seterusnya bapa beliau bernama Ibrahim bin Abdul Bais bin Ahmad bin Qanim. Dilahirkan jatuh pada tarikh 1 Jun 1946 Masihi. Masa ni masih kita tak hidup lagi lah. Masa ni ramai dalam sebelum kemerdekaan. Okey, tempat kelahiran bandar As-Sahar iaitu Iskandaria, Mesir, di Iskandaria. Okey, yang tahu adalah Muhammad Al-Qahtani dilahirkan di Iskandaria, Mesir. Okey, tak seterusnya. Okey. Seterusnya, okey, perwatakan peribadi ini yang kita nak tahu sebab ia berkaitan dengan tasawuf kita, akhlak kita, iaitu berkait dengan tokoh ulama yang agung ini. Okey. Merupakan seorang muhaddis di negeri Mesir. Beliau adalah seorang muhaddis, iaitu orang yang banyak menghafal hadis, dan menurut kata-kata Dr. Umar Abdullah Karim tentang beliau ialah beliau berkata tidak pernah bertemu orang yang sealim beliau di dunia ini. Mana Dr. Alim ni nampak Muhammad Qahtani adalah seorang yang alim sangat. Okey, seterusnya beliau mempunyai ramai guru, di antaranya adalah ayahnya sendiri, Syekh Ibrahim Abdul Bait. Pengalaman dengan gurunya ini dengan menyatakan bahawa beliau pernah pergi ke majlis pengajian dengan Syekh Soleh untuk meminta ijazah Al-Saifi, namun beliau merasa rendah diri untuk memintanya. Okey, macam inilah contoh akhlak yang terbaik kepada masyarakat lain untuk dicontohi, iaitu daripadanya ada sifat rendah diri. Walaupun dia seorang tokoh ulama, orang muhaddis, dia banyak menghafal ribuan hadis, tapi masih meminta rendah diri untuk mendapat keijazahan beliau oleh Syekh Soleh. Okey, tengok seterusnya. Okey, tengok seterusnya. Riwayat hidup. Okey, kebanyakan kandungan karangan syarahan tidak terdapat di dalam kitab-kitab lain kerana ilmu dia diambil terus daripada Allah. Mana kitab ni dia karang sendiri pada ilham Allah SWT kepadanya dan bagi tersebarkan kepada masyarakat. Maknanya dia tidak merujuk kepada yang lain-lain, tapi dia adalah seorang ulama yang pernah bermimpi. Itu tengoknya, beliau pernah mengatakan bahawa beliau demikian setelah bermimpi dengan Rasulullah. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah memberikannya kitab karangan Syekh Yusuf bin Ibnu Ismail Al-Albani Nabani yang bertajuk Hujjah Allah Al-Alamin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, semoga Allah membuka ke atas kamu segala sesuatu. Beliau mempunyai ramai guru, di antaranya ialah ayahnya sendiri, Syekh Ibrahim bin Abdul Bait. Nampak tu, beliau seorang yang alim dalam berbagai ilmu. Okey, tengok seterusnya.
Okey, kita tengok daripada segi pendidikan dia. Kita dah tahu kita ni seorang muhaddis, mesti dia pendidikan dia tinggi daripada ulama-ulama lain. Mesti hebat seorang dia. Lepas tu Muhammad Al-Qahtani mengambil tarikat Syazuliyah daripada ayahanda sendirinya, ayandanya. Di antara gurunya yang lain ialah Syekh Saleh Ibnu Muhammad Al-Ja'fari, Imam Masjid Al-Azhar. Daripada Syekh Saleh beliau mengambil tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Beliau mengambil tarikat Al-Qahtani ini dengan beliau disebabkan dengan gelar Al-Qahtani. Mana kita nak tahu apa Al-Qahtani. Nama orang anak-anaknya pun dipanggil hujungnya Al-Qahtani. Rupanya di situlah tarikat itu dia dipanggil dengan gelaran Al-Qahtani. Semasa belajar, okey, tengok seterusnya, beliau sering membetulkan bacaan Dr. Ali Jumaah yang salah. Makna Ali Jumaah kalau ada kesalahan, mana Muhammad Al-Qahtani ni dia akan semak bacaannya, membetulkan apa yang kesilahan daripada Dr. Al-Jumaah. Di antara gurunya lagi, sanad beliau yang tertinggi ialah Al-Musnid Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani. Daripadanya guru ini beliau meriwayatkan kitab sanadnya yang bertajuk Al-Fahras Al-Faharis, yang dalamnya mengandungi senarai 700 orang gurunya. Masya-Allah, banyak ni. Okey, tengok seterusnya. Allahu Akbar, sangkut. Okey, guru-gurunya saya tak apa nampak pula, sangkut. Okey, guru-gurunya mendapat pendidikan daripada siapa? Kita tengok siapa sehingga beliau menjadi seorang ulama, tokoh yang hebat, masyhur di kalangan ulama yang lain. Antaranya gurunya ialah Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Yang kedua, Abdul Al-Faid Al-Qahtani. Yang ketiga, Musnid Syekh Abdul Hayy Al-Qahtani. Yang keempat, Dr. Ali Jumaah. Yang kelima, Syekh Abdullah Al-Ghumari. Banyak dan banyak lagi gurunya. Ini antara yang tokoh-tokoh yang guru yang baik, paling dekat dengan dia. Okey, tengok seterusnya. Kesimpulannya, setiap orang seharusnya memupuk sifat rendah diri, iaitu tawaduk dalam diri walaupun mempunyai pangkat yang tinggi atau harta yang baik. Itulah kita. Walaupun kita sudah ada harta, pangkat, jadi kita banyakkan merendahkan diri. Okey. Iman setiap manusia itu sentiasa berusaha dalam menuntut ilmu supaya dapat mengenali Allah dengan dekat. Makna kita sentiasa meningkatkan ilmu kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Kita seharusnya menghormati guru pendidik kerana ilmunya ikhlas atas usaha berkatnya. Mana banyak guru adalah yang kita seharusnya menghormati.